Assalamualaikum. Hai, Mami Syur di sini. Don't forget to subscribe and like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita nak mulakan dengan lebih lanjut, macam biasa, minggu ini adalah minggu misi School Readiness, fokus kepada misi bantu anak cakap. Alright, fokus kepada misi bantu anak cakap. So sebenarnya dalam misi bantu anak cakap ni, kita nak bantu ibu bapa yang tak tahu strategi bagaimana nak mulakan aktiviti stimulasi bantu anak cakap daripada rumah. Okay, so saya bersama dengan speech therapist Sherin akan share, yes, malam ini memang ilmu best, powerful. For those yang dah grab buku daripada ST Sherin pun dah tahu siapa yang dah pernah join. Okay, siapa yang dah pernah join. Okay, dah pernah join group parenting bersama dengan Mami Syur, dah pernah join video bantu anak cakap. ST Sherin, anda tahu betapa banyaknya ilmu yang ST Sherin nak sharekan kepada ibu ayah semua. Si bantu anak cakap ni dah bermula semalam kan? Cuma semalam Mami Syur dah kongsikan berkenaan tentang kaitan, alright, kaitan tentang apa? Kaitan sensory dan bantu anak cakap. So kita recap sikit lah Sherin sebelum kita nak mula, sebab masa kita pada hari ini 1 jam diberikan. Okay, dan jangan risau. Sesi misi bantu anak cakap ni adalah step by step guidance yang kita mulakan daripada hari semalam dan kita bawa dekat dalam grup misi bantu anak cakap. Sesiapa yang belum join misi bantu anak cakap, silalah join dengan kadar segera. Sebab apa? Perkongsian dalam grup itu khas untuk mereka yang dalam grup sahaja. Istimewa kami bawakan secara percuma guidance daripada occupational therapist dan speech therapist. Kami berganding bahu macam mana nak bantu anak anda bercakap. Semalam Mami sudah kongsikan strategi. Okay, strategi bagaimana nak kembangkan bahasa dalam aktiviti sensory motor. Okay, contohnya kita buat aktiviti gross motor. Tapi semasa kita buat aktiviti gross motor tu, apa yang kita boleh bantu? Sebab gross motor pun adalah satu pergerakan. Pergerakan merupakan satu kata kerja. Pada masa yang sama, kita boleh tambahkan vocabs anak-anak kita juga. Okay, so ingat ya ibu ayah, siapa yang belum join misi bantu anak cakap, silalah join dengan kadar segera. Okay, sebelum kita nak mulakanlah dengan lebih lanjut lah, Mami Syur nak minta anda komen dekat ruangan komen, berapakah usia anak ibu ayah? Sebab soalan yang kita nak, Mami Syur nak fokuskan pada hari ini, okay, apa itu speech delay dan soalan popular? Oh, setiap kali Mami Syur live, setiap hari Mami Syur live Sherin pun dah tahu betapa Mami Syur ni live, pagi, tengah hari, petang, malam, asyik muka dia je. Kalau dekat TikTok muka dia je. Kan, asyik-asyik asyik muka dia je, tak ada orang lain ke? Mami Syur dah bagi tahu dekat ibu ayah semua. Mami Syur ni adalah certified occupational therapist, brain gym instructor dan juga reflex therapist. I am not a speech therapist, tapi kita berganding bahu dengan speech therapy Sherin. Ini adalah buku-buku tulisan speech therapy Sherin, buku cerita Boy Obue. Alright, siapa yang dah dapat buku ni anda tahulah betapa buku ini membantu. Membantu apa? Menambah vocabs anak, membantu joint attention anak, membantu membetulkan articulation bunyi beh and peh, membantu kemahiran meminta anak, membantu oral motor skills anak. So sebab itulah saya rasa rugi kalau ibu ayah tak join sesi kita ni, dah lah percuma. Okay, lepas tu ada bahan lagi yang anda boleh gunakan. Okay, tak payah nak tunggu waiting list dekat hospital tu. Sementara nak tunggu tu, apa yang ibu ayah boleh lakukan? ST Sherin pun dah ada buku baru, buku aktiviti bantu anak cakap. Ini lagi satu, buku yang jimat, mudah dan sangat praktikal. Saya rasa rugi kalau parents tak tahu pasal buku ni, sebab buku ni sangat praktikal dan mudah, gambar dah ada. Dan ST Sherin pun dah kongsikan minggu lepas. Siapa yang tak join sesi perkongsian kita hari tu, kita dah kongsikan dah. These are all evidence-based technique, di mana targeted words telah pun kami sediakan dalam buku macam mana nak tambah vocabs anak. Gambar dah ada, tinggal buat sahaja. Cuma dalam misi bantu anak cakap ni, kami nak susunkan supaya ibu bapa lebih tersusun strateginya. Kita ada anak usia di antara 1 hingga 5 tahun ni. Ada yang belum bina ayat, belum bercakap lagi, tak cukup vocab. Jangan risau, kita akan cover. Tapi ingat, this is a step by step guidance. Jadi anda kena go through these 7 days with us, percuma saja, buat saja aktiviti ni. Plus siapa yang dah ada buku ni lagi extra benefits, kalian boleh guna terus. Okay, so sebab ada yang kata masih pelat lagi Sherin.
korang tahu tak siapa yang grab buku Big Activity Bantu Anak Cakap ni, kalian akan dapat percuma video elak anak pelat. Bayangkanlah betapa lumayannya. Satu slot sesi terapi dekat luar berapa? RM150 ke atas. Buku ni berapa? Ya Allah ya Tuhanku, jimat masa. Mudah dan praktikal. Okey, so siapa-siapa yang belum grab buku ini sementara ada percuma video bantu anak pelat, korang grab lah sekarang, okey? Buku ini bukan hanya untuk special kids. Buku ini untuk semua anak. Sebab buku ini membantu tambah vocabs. Anak-anak tipikal pun nak kena diajar vocabs. Perkembangan bahasa. Kita ada banyak soalan. Sabar. Jangan lupa tekan butang follow Mami Syah. Tekan butang share. Tolong bantu saya sebarkan ilmu ni. Sebab misi bantu anak cakap ni masih ramai lagi tak tahu. Silalah follow ST Shereen dan juga Mami Syah rapat-rapat. Kami akan bantu anda. Tanda-tanda anak bila dia nak bercakap, nanti kami akan kongsikan. Alright. Okay. So, Shereen. Soalan popular. Kita kena mulakan mukadimah kita ni sebab masih ramai lagi yang tak sedar. Tak sedar apa? Anak I ni speech delay je lah. Macam mana I nak tahu anak I ni speech delay ke dia late talker? Sebab, ada orang tu, anak dia usia 3 tahun, tiba-tiba dia boleh bercakap. So ada orang mengambil keputusan untuk tunggu. Ada orang mengambil keputusan untuk tunggu dulu. Okay, so silakan Shereen. Assalamualaikum, selamat malam. Panjang mukadimah Nurul. Saya pun nak mukadimah juga. Sebab Nurul dia dah cover hari pertama. Kita kan buat misi kan. 7 hari bantu anak cakap. Sebenarnya kalau sebut misi ni maksudnya bukan nurse kan. Misi ni kita ada outcome lah. Ada outcome. Kita nak mudahkan ibu ayah insyaAllah dengan alat yang kita ada lah. Alat yang kita ada. And then 7 hari tu. 7 hari tu. Saya harapkan follow kita rapat-rapat yang sebab nanti Nurul akan kongsikan macam mana lagi serapat mana kita boleh follow kami kan. Kita sebenarnya semalam Nurul pun ada kongsikan tentang Telegram nanti. Alright, nanti Nurul repeat lagi tentang Telegram macam mana nak join Telegram kita. So sebenarnya ibu ayah insya-Allah 7 hari yang kita kongsikan ni ikut, insyaAllah ikut, insyaAllah ikut betul-betul, yang rasa tak faham, yang macam mana nak guna tools kita akan bantu, insyaAllah saya doakan akan ada outcome yang lebih baik. Kita pun memang aim untuk nak yang outcome yang baik ni daripada ibu ayah dan juga kepada anak tu sendiri. Okey, dan jangan lupa dah ada progress update dekat media sosial. Sebab apa? Sebab nak bagi inspirasi pada ibu ayah yang lain supaya kita sendiri pun jadi lebih yakin dan juga nak bagi peluang jadi role model kan. Sebab saya dah pernah sentuh dah sebelum ni, ibu ayah dia memang partner pasangan komunikasi yang sangat berpengaruh kepada anak. Jadi kita jadi role model lah untuk orang lain dan juga untuk anak. Okay? Alright. Tadi kan soalan dia memang soalan agak trending ya. Anak saya late talker ke, speech delay ke, apa sebenarnya kan? Kenapa tak bercakap pun? Okay, so saya buat disclaimer dulu. Yang saya kena buat disclaimer sebab kadang-kadang nanti ada orang potong kan. Dia potong kat sini. Lepas tu dia kata, kata ST Shereen macam ni. Anak saya memang late talker sahaja. Kan, tak nak. So saya buat disclaimer awal-awal. Ini yang saya kongsikan ini adalah antara ciri-cirinya. So mungkin first impression. Dia bukan diagnosis sebenar. Bukan diagnosis sebenar. Jika nak dapatkan diagnosis sebenar, kena buat penilaian lebih terperinci. Kena jumpa pakar. Okay? So apa antara ciri dia? Apa sebenarnya late talker? Late talker ni sebenarnya lambat kan? Speech delay pun lambat juga, lewat juga. Lambat lewat sama ke kan? Dia late talker ni macam orang panggil biasa kalau surat rujukan daripada doktor kan, dia akan tulis isolated speech delay. Dia isolated speech delay. And then kalau speech delay, doktor dia akan cakap speech delay lah. So ada 4 yang saya kongsikan ini. 4 Ingat tahu 4 Okay, 4. Yang pertama, contohnya yang pertama tentang kefahaman bahasa. Ini agak common. Anak saya faham lah semua apa. Dia faham. Contoh kan, ni kan. Saya suruh dia tunjuk meja, dia boleh tunjuk. Ada sudah mana? Tunjuk meja. Saya suruh dia tunjuk kipas.
Oh dia kenal kipas dia boleh tunjuk kan. Guna buku ni. Buku ni senang je. Dah ada dah semua yang perkataan-perkataan awal. Saya suruh dia tunjuk katil. Oh dia tahu katil. Tapi dia tak sebut-sebut. Dia kenal vocab ni semua. Yang ni semua vocab-vocab yang antara vocab-vocab awal lah yang muncul kan. Dia kenal semua. Dia kenal semua. Boleh bagi respon. Boleh tunjuk. Lepas tu kadang-kadang boleh matching. Meja. Sama dengan meja. Maksudnya dia boleh matching. Meja. Mungkin dia tak sebut lah. Dia boleh tunjuk benda yang sama kan. Panggil nama boleh respon. Saya bagi arahan suruh buang sampah. Dia boleh. Dia faham tapi tak ada. Masih belum ada perkataan. Kalau kita bandingkan dengan language disorder atau speech disorder, language delay, dia banyak term sebenarnya. Banyaklah penggunaan impression diagnosis tu sebenarnya banyak penggunaan dia. Kadang-kadang itu pun masih belum firm lagi lah. Okay. Kalau language delay atau speech delay, language disorder kan, biasanya dia sebaliknya lah. Kalau kita suruh tunjuk, dia tak boleh kenal. Dia tak tahu pun. Mana kursi pun tak tahu, mana TV, mana sofa pun tak kenal. Tak kenal. Kalau panggil nama pun buat dek je. Buat dek je kan, buat tak layan je. Ataupun kadang-kadang kalau bagi arahan, tak boleh tahu, tak boleh faham. Sampai kita nak kena lah, sampai kita kena tunjuk, kita kena bantu sepenuhnya untuk dia mendengar arahan. Okay? Itu dari segi kefahaman bahasa. Sebab agak common bila ibu ayah datang, memang dia rasa macam anak saya faham semualah doktor. Anak saya faham lah puan. Tapi mungkin tak boleh cakap je. Tapi yang tu kita kena check dulu betul-betul. Adakah memang dia faham, dia boleh tunjuk. Biasanya yang ni lah. Kalau yang dalam buku saya ni, dalam buku saya macam Nurul cakap, memang dalam buku ni kita dah sediakan vocab-vocab awal. Vocab-vocab yang biasa, yang familiar untuk anak perlu tahu. Okay? Alright, itu dari segi kefahaman bahasa. Yang kedua dari segi umur. Biasanya untuk anak, untuk anak yang leg talker, dikatakan leg talker ni, biasanya 18 bulan hingga 30 bulan. 18 bulan setahun setengah, 30 bulan 2 tahun setengah kan. So antara setahun setengah, 2 tahun setengah je lambat dia. Maksudnya kat dalam tempoh tu lah. So kalau lebih 2 tahun setengah, dia maksudnya dah plus, melebihi julat umur ni, umur 3 tahun masih lagi belum ada perkataan, belum lagi cakap, yang itu mungkin further assessment, perlu buat penilaian lanjut lagi untuk kita tahu sama ada betul ke ada language disorder. Mungkin ada antara kemahiran-kemahiran lain atau ada efek dari segi kemahiran-kemahiran lain lah. Maksudnya dari segi kognitif ke, dari segi understanding sendiri, kefahaman bahasa tu sendirilah. Okay, so ada dua. Faham, satu umur, yang kedua umur, yang ketiga cara berkomunikasi. Cara berkomunikasi. Untuk anak yang biasa leg talker lambat kot macam ayah dia kan. Macam abang dia pun lambat juga dulu macam tu kan. Tapi kena pastikanlah julat umur tu. Setahun setengah hingga 2 tahun, setahun setengah je juga. Setahun setengah hingga 2 tahun setengah je. Tapi jangan tunggu pula kalau nak tahu anak lambat cakap. Kan? Hari ni lah peluang dia kena ikut misi ni. Apa tadi? Okay, cara berkomunikasi. Biasa kalau anak yang leg talker ni, dia ada cara komunikasi. Dia sama ada dia akan beri respon pada kita. Dan dia suka nak berkomunikasi walaupun dia tak ada perkataan. Dia nak sampaikan, dia nak express pada kita. Contoh kita tanya dia kan, yang ni gambar. Ya, macam tu kan, kita tanya yang ni gambar. Dia tunjuk kepada objek meja. Yang ni mungkin dia boleh sebut perkataan tu je. Tu kipas kan. Jadi dia ada respon bila kita nak berkomunikasi, bila kita nak berinteraksi. Jadi untuk anak yang leg talker ni, dia boleh memberi respon, dia nak berkomunikasi dengan kita, dan kadang-kadang biasanya dia gantikan dia punya respon tu melalui suara ataupun jaga-jaga lah. Kadang-kadang perkataan tu tak tepat atau dia guna isyarat. Berbanding kalau untuk anak yang memang ada isu
language disorder, kadang-kadang dia tak nak layan pun kita, kan? Lagi kita tanya lagi, mengamuk-ngamuk, lepas tu lari, kan? Lepas tu kadang-kadang mungkin tak ada respon, senyap je. Kan? Tak ada respon. Atau kadang-kadang dia dengan dunia dia sendiri, dia tak suka nak dengar kita cakap, dia pun tak suka nak respon pada orang, kan? Mungkin itu antara, maksudnya cara dia berkomunikasi, cara dia memberi respon. Okay? So ada 1, 2, 3. Yang last sekali saya kongsikan, kita kena tengok kemahiran-kemahiran lain. Kemahiran bermain dia macam mana. Which is like talker ni biasanya tak ada isu tentang, tak ada isu dengan kemahiran bermain. Boleh je main, kita tengok dapat main kereta pandai, main naik, turun, pon-pon, berhenti. Mungkin dia tak ada perkataan lah. Dia tak ada perkataan tapi dia ada buat bunyi. Okay kan, ada intonasi dia kan. And then kemahiran kognitif dia, dari segi pemikiran dia, dia tahu, nak keluar ni, mungkin dia nak keluar rumah, tahu terus pakai kasut. Dari segi kemahiran berfikir lah. Kalau air tumpah, ambil lap, untuk lap, kan? Jadi dia tahu. Itu antara kemahiran komunikasi, kemahiran lain lah. Jadi cukuplah aku 4 boleh ingat. Boleh. So sebenarnya saya boleh summary-kan lah. Sebab misi kita hari ni bukan saja akan kami kongsikan dekat dalam sesi live ni tau. Siapa yang belum join misi Bantu Anak Cakap, silalah supaya lebih ramai lagi boleh sertai misi Bantu Anak Cakap ni. Cuma Mami Syah nak sharekan lah. Okay, sebab kenapa soalan ni popular tau Shereen? Sebab antara salah satu sebabnya parents confuse speech delay dengan late talker ni, sebab yelah, mereka selalu kalau macam Mami Syah ada pusat terapi kan, mereka akan cakap, anak I speech delay je, nanti lama-lama dia bercakap lah, sebenarnya itu salah satu salah faham yang agak sukar lah. Kami as a therapist pun, ya Allah mencabarnya. So jadinya kalaulah anda semua, alright, macam Mami Syah, okay, kenapa kita buat misi ni? Sebab kami nak bawa semua orang dekat semua, insyaAllah dekat semua platform. Alright, kami nak satukan dekat dalam satu grup misi Bantu Anak Cakap. Sebab itu siapa-siapa yang belum join lah segera. Alright, nanti selepas nak hujung-hujung nanti I akan bagi tahu macam mana nak join misi tersebut. Nanti kami kasih summary, okay, apa yang Access Shereen kongsikan dekat dalam grup misi Bantu Anak Cakap. Penting sangat. Okay, alright, so tadi saya nak buat summary lah. So ada beberapa soalan yang nanti kami akan jawab juga, okay, dekat dalam grup misi Bantu Anak Cakap. Cuma saya nak bagi tahu kat parents, speech delay ni adalah satu ciri-ciri saja. Late talker memanglah eventually tu anak tu bercakap, tetapi sama ada anak tu speech delay ke, sama ada anak itu late talker ke, dua-dua perlukan rangsangan. Katakanlah anak tu memang tak ada isu sensori, memang tak ada isu neurological disorder langsung, tapi parents dia tak reti nak sembang. Nak main buih pun, nah ambil. Kan, dia tak buat apa-apa. Trust me, anak itu orang boleh nampak dengan mata kasar, dia ni ada masalah ke anak dia ni? Tak bercakap anak usia 3 tahun dah petah dah bercakap. So, sebab itulah ibu ayah, saya nak galakkan anda follow lah ST Shereen. Okay, dapatkan buku-buku beliau. Sebab sekarang ni, buku aktiviti cakap ni, okay, dapat percuma video bantu anak pelat. Masalah anak pelat ni antara masalah orang kata, ramai orang tanya saya juga Shereen, tapi I tak boleh nak jawab because I'm not a speech therapist. Secara yang kami faham, anak pelat ni kita kena go tara assessment bersama dengan speech therapist. You want to know whether anak tu ada masalah articulation ke, ada masalah dysarthria ke, ada masalah phonological ke. Sebab itulah korang dapat buku ni, korang dapat video panduan. Mana nak dapat? Kalian dapatkan buku-buku ke flashcard kat luar, tak ada panduan daripada terapis. Sebab itu, anda yang dah dapat buku ni, korang duduk diam-diam dekat dalam grup misi Bantu Anak Cakap tu, ST Shereen akan bimbing anda. InsyaAllah dengan menggunakan strategi yang ST Shereen kongsikan, dengan izin Allah dapat bantu anak bercakap. Okay? So,
Late talker paling senang faham arahan tapi dia sukar, memang lambat proses sikit. Proses dia lambat sikit lah tapi eventually dia akan sampai. Anak speech delay, ciri-ciri, maybe dia ada isu neurological disorder. Cabarannya adalah anak ni agak mencabar nak faham arahan. Okay, buku ini nak masuk grup misi bantuan anak cakap tu percuma. Tapi buku ini RM40 saja guys. Ya Allah ya Tuhanku, dengan gambar dah siap. Anda tinggal buat saja. Ada parents siap dalam minit dah buku Yushrin. I pun dah share dah dekat dalam group kan. Ya Allah, I sangat appreciate sebab apa tau? Kita panggil ni apa tau? Investment kebijaksanaan. Siapa ibu bapa yang sanggup invest untuk bantu anak mereka? Tengok sikit dalam buku. Okey, kejap saya tunjukkan Saya tunjuk dulu kita iklan sikit lah kan. Buku aktiviti bantuan nak cakap ni ada 2. Buku 1, buku 2. Sebab kata ST Sherin, kata beliau, untuk bantu anak bercakap, first kali kena tambah vocabs. Jadi nak tambah vocabs, kata ST Sherin ni kita gunakan aktiviti-aktiviti harian. Jangan risau, ST Sherin kasih video panduan lagi macam mana nak guna buku ni. Alright. Step yang ni, first kali kena dapatkan buku ni supaya anda boleh tambah vocabs, gambar dah ada. Semua perkataan lah evidence based yang ST Sherin syorkan kepada ibu ayah untuk fokus ajar perkataan-perkataan ini. Bila dah ada vocabs dalam kehidupan seharian anak ni, sangat mudah untuk bantu anak bina ayat. Ada beberapa strategi. Yang inilah yang kami minta. Dia jatuh pula. Ni, laminate dan gunting. Senang saja. Sebab and trust me, sambil-sambil anda ajar, Mami Syah pula kasih e-book bantu anak gunting. Kenapa saya kasih e-book gunting? So semalam saya dah share dah sebenarnya. Saya kaitkan dengan reflex dekat tapak tangan yang berkaitan dengan oral reflex, hand clean reflex. So bila kita menggerakkan tangan, kita practice fine motor skills dekat tangan, indirectly kita practice fine motor skills dekat bahagian mulut ni. Sebab itulah Mami Syah kasih percuma ibu bantu anak gunting, dapat percuma gunting lagi. So sebab itulah dalam buku ni saya rasa memang a very good investment buat ibu ayah yang nak grab lah dengan kadar segera. Okay, so jelas apa tu speech delay dan apa itu late talker. Alright. Dan kami akan kumpul dan kami akan jawab dalam grup misi bantu anak cakap. Okay. Alright. So kita nak pergi ke strategi yang pertama yang kami nak ibu ayah buat dengan anak-anak, video kan, dan ST Sherin akan kongsikan checklist apa yang ibu ayah perlu perhatikan dalam grup misi bantu anak cakap nanti. Okay, sebab kami tak macam mana kami tak boleh sampai kepada ramai parents kalau anda tak tolong kami. Siapalah kami siapalah kita ni Sherin, kita bukan artis. Kami hanyalah terapis. Gitu. So jangan risau, nanti kami kongsikan summary dekat dalam grup misi bantu anak cakap. Jangan risau. Kami tolong orang yang serius. Orang yang tak serius, kami nak bantu juga. Tapi anda kenalah serius. Okay, saya nak kongsikan tips yang pertama. Hari ni kita nak suruh parents terus buat Sherin. Kita nak parents terus belajar apa yang Sherin minta kalian buat ni. Lepas tu buat video, bagi dekat kami. Okay, tag dekat social media anda. Kami akan tolong tengokkan apa yang anda perlu perbaiki. Tapi kena buat homework ni cepat. Kalau tak, kami tak boleh nak analisa. Alright, so silakan Sherin. Okay, alright. Okay. Sebenarnya hari ni misi kita adalah untuk bina rapport. Rapport ni maksudnya macam bonding lah kan, bonding. Sebab apa? Kadang-kadang anak kita ni, bila saya cakap je dengan anak saya macam tak dengar kan. Lepas tu anak saya macam buat je dengan saya, dia lagi suka tengok TV kan, lagi suka tengok tab kan. Lepas tu kadang-kadang tu macam kita ni bukan orang yang dia cari lah. Jadi sebenarnya ini misi yang paling penting. Misi yang paling penting untuk bantu anak cakap adalah rapport. Sebab kita nak put trust, maksudnya kepercayaan daripada anak kita bahawa kita ni adalah pasangan komunikasi dia yang membantu, yang mempengaruhi dia. Okay? Macam kita lah. Kita kan kalau nak
nak cari kawan, kita cari kawan macam mana? Kan kalau kita nak bercakap, nak bercerita, nak kawan nak bercerita, kita cari orang yang macam mana? Agak-agak cari orang yang macam mana? Kita cari orang yang boleh bercerita sama-sama, yang kita yang boleh nak kongsi sama-sama, yang faham kita kan, yang kita boleh nak show off, yang kita boleh cari bila ada masalah kan. Cuba kita reflect baliklah. Anak kita ni macam mana? Macam mana bonding kita dengan anak kita? Macam mana rapport kita dengan anak kita? Adakah kita ni orang yang dia cari-cari? Ataupun sebenarnya jumpa je mak ayah datang je. Datang dah. Anak pun dah start lari. Dah start sorok-sorok mainan kan. Lepas tu dah macam buat muka macam mulalah tu kan. Macam muka tu dah tahu muka yang tidak invite lah tidak betul-betul welcome kita kan. Adakah anak kita sedemikian kan? Sebab kadang-kadang kita ni tergejah anak kan, tergejah terus nak cakap kan. Kalau tak, kadang-kadang anak tu pun tak selesa kan. Bila anak tak selesa, macam kita lah, kalau kita tak selesa nak berkomunikasi dengan orang, nak berinteraksi dengan orang lain, kita takkan cakap tau. Sampai last lah orang paksa kita pun, kita akan cenderung untuk diam je. Especially lah kalau orang tu memang kita rasa macam memang kita rasa annoyed lah, rasa macam tak suka, tak seronok je cakap dengan ni kan. Kita akan lagi mengelak. Takkah anak kita macam tu ke? Kan? Kan? Contohlah macam dengan bos ke kan? Ke bos baik kan? Kan? Kalau cakap dengan bos, jumpa bos je, cepat-cepat. Cakap pun atas urusan kerja. Memang nak tak nak kena cakap. Macam anak kita pun kan. Agaknya kalau bercakap dengan kita pun hanya semata-mata sebab kita ada lah kat depan dia. Sebab kita pun dalam satu rumah kan. Macam ikut je lah cakap kan. Kat ikut tu maksudnya macam suruh buang sampah, buang je lah. Lepas tu dah, that's it kan. Lepas tu buat kerja sendiri kan. Buat kerja masing-masing. So sebab itu sebenarnya rapport ni sangat penting. Rapport sangat penting. Semudah je sebenarnya nak fokus ni. Mudah je sebenarnya nak bina rapport. Apa tips dia nak bina rapport? Mudah sangat. Kita share yang pertama dulu ya. Kita share yang pertama dulu, apa dia? Mesra. Perkataan dia mesra. Macam mana nak mesra dengan anak? Macam mana nak rasa mesra dengan anak? Yang pertama, macam mana rasa nak mesra dengan anak? Senyum. Senyum je dengan anak. Senyum. Jumpa anak, senyum je dulu. Senang je kan? Misi dia, misi senyum. Misi bantu anak cakap dengan senyum je. Senyum je dulu. Sebab kadang-kadang dah jumpa anak ni, yang pertama kita dah cepat je nak. Ada je benda nak tunggu. Ada je benda cakap, ni apa ni? Kan? Senyum je dulu. Senyum. Lepas tu kena rasa teruja lah, excited. Nanti saya demo saya demo. Kena mesra. Mesra tu macam mana? Kita kena senyum, kena ada rasa teruja, kena excited, kena beri respon. Ada respon lah, kita beri respon pada anak. Kadang-kadang anak dah initiate kan. Initiate maksudnya anak dah memulakan komunikasi. Tapi kita yang tak beri respon sebab anak tak bercakap. Jadi kita expect bila anak tak bercakap tu sebenarnya tak perlu beri respon ke? Takkanlah sampai nak tunggu anak tu bercakap. Kadang-kadang tanya speech therapy, semua speech therapy tak ada jawapan bila anak saya boleh bercakap. Kan? Okay. Ekspresi muka lah. Dengan gaya muka, ekspresi muka tu macam kena muka yang jangan stres. Rasa bila jumpa berdepan dengan anak jangan rasa stres. Sebab apa? Jumpa anak baru hadap jam kan. Balik-balik rumah dah penat jam. Hadap je anak rasa stres je kan. Anak pula minta ni, minta tu kan. Dia punya muka tu muka yang display kat anak tu muka stres je kan. Anak pun jadi stres. Anak bukan stres lagi, takut tu. Takut nak berdepan kan. Okay? Belum lagi pegang benda nak buat aktiviti kan. Ini benda yang simple je ni. Saya akan ni rapport dia. And then kena bersemuka lah dengan anak. Sebab kadang-kadang kita tak sempat nak bersemuka, tak sempat nak face to face, kita tengok telefon dulu kisahnya. So itu namanya mesra. So macam mana nak mesra dengan anak? Hari ni kita ada, siapa yang dah dapatkan buku Buih Buih ni? Okay, siapa yang dapatkan buku Buih Buih ni, kita demo ya.
Kita demo. Dia ada dua tau, ada dua cara. Saya guna buku saya, ada lagi satu cara. Nanti saya reveal apakah cara untuk mudah mesra dengan anak. Okay? So ini kita guna buku cerita. Buku cerita Buih Ubuih. So apa saya kata tadi, senyum. Kan? Senyum. Jangan pegang buku je dah macam stres je kan. Sebab tahu anak nak koyak-koyak buku ke, anak saya suka ke tak suka ke kan. Janganlah. Pegang buku je, senyum dulu. Senyum dulu kan. Senyum pegang buku, senyum. Macam ni dalam. Tengok ni adik ni senyum. Senyum, excited ni. Excited kan. Aduh. Kan jumpa anak macam tu. Oh, muka excited kan. Anak pun macam. Anak dia kadang-kadang anak tu tak tahulah terima ke tak terima. Tapi muka kita dah excited tu. Anak dia jadi macam mana? Macam tu lah. Dia macam tiba-tiba je terus ada eye contact dengan kita. Dah kenapa mak saya kan? Tapi itu sebenarnya rahsia dia. Rahsia dia kan. Sebab daripada situ nanti anak dia rasa misterinya mak saya kan. Itu yang dia tiba-tiba rasa ada bonding dengan kita. Alright? Senyum. Senyum. Lepas tu rasa excited. Pegang buku excited. Ada buku. Okay? Sebab takut nanti. Sebab tu saya kata jangan terkejah dulu. Ni apa? Ni apa ni? Mana kuih? Ni apa ni? Adik. Sebut adik. Jangan macam tu. Jangan macam tu lagi. Okay? Ingat tips saya, senyum, rasa excited. Lepas tu ekspresi muka. Macam mana nak buat ekspresi muka? Ekspresi muka sini. Contoh ya. Ni. Kan? Dengan ekspresi muka lah. Jangan macam pop. Ni pop. Kan muka monoton je kan, muka monoton. Kan anak kita kan kalau tengok kan dia suka kan, suka tengok apa yang kartun-kartun ke apa benda, yang suka ada ekspresi muka yang bersungguh tu kan. Kadang-kadang kartun tak ada perkataan dia suka tengok. Sebab dia suka suka gaya, suka ekspresi muka tu. Dia rasa mudahnya nak faham. Sekarang ni kita nak mudahkan anak kita lah ni. Lepas tu ni kan dalam dekat apa ni ada kan kan. So kalau kita cerita macam mana? Tak payahlah kan. Ada tau yang pada sesi saya kan. Nak bercerita tu kan cakap macam mana puan kan. Kadang-kadang ni kan nak buat pun sebut macam tu lah. Kan. Sebutlah teruja sikit ya Allah kan. Teruja dah sikit. Adik ketawa. Kan. Jadi kalau anak nak ikut pun kan, ikut ekspresi muka tu pun mungkin anak pun ngang-ngang. Tapi bunyi tak keluar. Tapi okey, tapi maksudnya anak boleh faham tak? Anak boleh tiru kita tak? Maksudnya kat situ dah ada attention kan. Anak pun macam rasa, nak tahu lagi kan. So yang pertama mesra. Mesra dengan anak. Okey, tak rugi pun baca sharing book ni sekejap je sebenarnya. Okey. Itu contoh ringkas. Tools yang kedua, dia ada dua strategi. Yang pertama ni mesra lah. Saya nak cerita pasal mesra dulu. Ni strategi you guna buku Buih, buku cerita. Strategi yang kedua yang saya akan kongsi dalam Telegram tu. Nanti dalam siapa yang join nanti dalam kumpulan misi kita, dia akan ada list ni. Kita akan ada list people game. People game ni lagi senang. Lagi senang. Kita nak mesra dengan anak, boleh bina rapport dengan anak. Memang sangat mudah tau. Sebab dia tak payah pakai apa-apa alat pun. Kita lah jadi orangnya. Sebab tu nama dia people game, permainan orang. Apa contoh dia? Ni lah contoh dia. Contoh dia senang je. Peekaboo. Kan? Itu kalau yang muda-muda lah. Anak yang muda-muda kan. Lagi apa contoh dia lagi? Kejar-kejar, main tika-tika kan. Main pusing-pusing badan. Lepas tu main pakai selimut tu, roll dia kan. Buat ni apa? Buat golongan selimut. Buat apa yang panggil tu? Ulat lah, caterpillar tu kan. Gulung-gulung. Roll your boat kan, pusing-pusing. Kita panggil dia people game. Yang ni setakat saya buat sesi terapi, tak pernah tak ada budak yang suka.
So kebanyakan budak memang suka. Kadang-kadang sangat suka yang sampai tak boleh berhenti. Nak lagi. Jadi ibu ayah ni lagi senang you nak bina rapport dengan anak. Mesra je. Mainan dia senang je. You senyum, dia rasa excited. Lepas tu ya ada ekspresi muka yang teruja lah. Jangan rasa macam nak lagi ke, penat lah, mak nak buluh. Ada macam tak ada tenaga kan. Janganlah tak ada tenaga. Sekejap je sebenarnya permainan ni. Itu misi yang kedua, aktiviti dia. Sebenarnya People's Game memang antara aktiviti yang boleh bina bonding, bukan saja untuk bantu anak cakap kan Syuri, tapi untuk pengurusan emosi anak yang lebih baik. Sebenarnya saya rasa sangat rugilah kalau kalian tak join step by step ni. Okay, even hari pertama Mami Syah memang share berkaitan dengan sensory plus apa yang anda boleh kemas. Sebab as an occupation therapist, kita bekerja rapat-rapat. Orang kata bergandengan bahu lah dengan speech therapist, okay? Sebab kita fokus on the sensory part. Kita Syurin pula, okay, speech therapist akan bantu lagi macam mana ibu bapa sebenarnya boleh create, okay? Sebab aktiviti, kalau siapa yang follow live semalam, Mami Syah ada kongsikan tentang play skills. Okay, ramai parents sebenarnya share dekat kami, puan, saya tak tahulah kenapa yang kalau saya nak main dengan anak tu anak tak suka. Kenapa saya kalau main dengan anak kejap je fokus dia. So cubalah tips hari kedua ni. Mesra, ya Allah senangnya. Tapi yang senang lah yang susah sebenarnya. Kita nak dengar macam senang je, senyum. Trust me, kita sebelum masuk bilik terapi kan, luar bilik terapi as a therapist, kadang-kadang muka kita lah banyak kan nak handle kan. Case banyak, file banyak, nak handle management lagi. Muka sebelum masuk bilik muka, masuk je bilik, hey apa khabar? Dah macam personality disorder pun ada. Tapi kita tahu tujuan kita masuk ke bilik terapi, tujuan kita buat aktiviti stimulation dengan anak-anak sebab kita ada target. Sebab itu dalam misi bantu anak cakap ni kita ada target tau. Target kami supaya selepas hari ke-7 anda join misi bantu anak cakap ni, at least anda dapat buat aktiviti yang membantu anak anda daripada, ya Allah, daripada kita anxious kan. Anak aku ni speech delay ke? Anak aku late talker ke? Boleh tak ibu bapa try dahulu? Tujuan kami bukan saja untuk anak bercakap, tapi untuk anda, even hari kedua ni adalah untuk anda bina bonding dengan anak-anak. Bina rapport, nanti dekat dalam grup misi bantu anak cakap, kami akan kongsi lagi detail apa itu People's Game. Cuma itulah, as I said lah, Syireen kan, orang belum kenal kita. Kita nak minta doa lah ibu ayah semua, doakan semoga lebih ramai lagi yang kenal apa itu OT, apa itu ST dan apa yang kami boleh offer. Sebab jangan ingatkan, anak-anak yang dah confirm delay saja kami boleh bantu. Tak. Kami boleh bantu anda untuk elak anda ada delay. Okay. Walaupun anak tu ada neurological issue, maksudnya genetically lah, ikut kajian kan genetik kan. Tapi at least percayalah ibu bapa. Kalau anda buat stimulation daripada baby, anda boleh elakkan milestone kelewatan tu. Jadi kejap, jurang lewat dia tu kejap. Okay. So, kita tengok soalan ni. Alright. Main kejar-kejar tu memang betul anak suka. Sampai letih, anak tak nak stop. Betul. Saya setuju. Main kejar-kejar antara People's Game yang saya sangat suka sebab bukan saja boleh bantu connection tapi boleh bantu two-way communication. Ajar anak kita kejar anak stop. Tu antara intipati nak ajar anak take turn sebenarnya. Sebelum itu saya nak ingatkan lagi sesiapa yang nak join misi bantu anak cakap, okay, boleh pergi dekat bio Mami Syah. Alright, join group parenting Mami Syah dan kami akan bantu anda cara untuk masuk dalam misi bantu anak cakap ini. Okay, saya juga nak bagi tahu dekat ibu ayah sekiranya memang anda clueless, tak tahu nak mula daripada mana. I tak tahu sebab doktor pun selalu pesan kat kita kan. Daripada ibu bapa asyik assume. Anakku ni speech delay je, anakku ni late talker je. Better anda buat tindakan. Tak apalah anda rasa macam tak terbuka lagi hati nak bawa berjumpa dengan speech therapist ataupun OT, tak apa. Kami faham. Okay, kami faham. Belum terbuka lagi hatinya. Cuba dulu buat aktiviti yang kami cadangkan. Kita ada soalan ni. Anak saya tahu gambar, abjad dan huruf. Dan bila nak suruh buka sesuatu, tapi dia tak cakap. Cuma dia cakap
Sambil ambil tangan saya untuk bukakan. Itu kira macam mana? Boleh tak berapakah usia anak? Sebab kalau nak tanya soalan, sila kepilkan usia anak supaya kami boleh bantu. Sila kepilkan sekali usia. Kiranya anak puan tahu semua ABC 1, 2, 3, tapi bila nak buat sesuatu tu dia tak cakap. Nak suruh kita buka tapi dia sebut saja. Itu kira macam mana? 2 tahun 11 bulan. Jadi soalan puan apa sebenarnya? 2 tahun 11 bulan masih lagi tidak menggunakan words, masih lagi menggunakan tangan untuk tarik tangan. Itu consider apa? Okey? Betul ke soalan macam tu? Okey, silakan Sherin untuk you jawab soalan ini. Okay, sebab tadi kan anak saya tahu gambar, abjad dan huruf kan. So advance ni anak puan ni, abjad dan huruf kan, 2 tahun 11 bulan kan. So very visual lah Visual ni, yang visual learner ni memang sangat sesuai, memang guna gambar lah. Guna gambar. Dan bila dia nak suruh buka sesuatu tapi dia tak cakap, cuma dia cakap okay, so maksudnya tu dia ada suara. Okay, dia ada suara. Sambil ambil tangan saya untuk bukakan. Okay. Cara paling mudah, tak perlu tanya dia. Puan tak perlu tanya pada anak tu nak apa, nak buat apa, apa dia. Tak perlu tanya soalan. Okay. Sebab bila dia ada perkataan, bila dia ada bunyi jadi puan perlu respon perkataan yang sesuai. Jadi perkataan yang sesuai pada situasi itu adalah buka kan. Buka. Jadi bila anak sebut dia ambil kan, dia ambil tangan kot ya, dia ambil tangan, buka. So puan diam je dulu. Puan diam dulu, bagi peluang, tengok macam mana dia ulang. Sama ada dia ada nak cuba tiru perkataan atau bunyi dia lain sikit. Okay, buka. Dia puan pause dululah. Berhenti seketika. Tengok respon anak lagi. Ni buka. Buka. Ulang lagi. At least puan ulang 3 kali lah. Tak perlu paksa. Tak perlulah macam kita kata lepas kita cakap buka. Sebut buka. Puan tak perlu bagi arahan. Lepas kita sebut je perkataan sebenar. Maksudnya kita nak masukkan perkataan sebenar ni. Sebab mungkin anak tak tahu vocab apa yang perlu guna pada ketika itulah. Maksudnya dia tak ada vocab dia. Dan jadi bila kita bagi anak peluang untuk dengar vocab yang sebenar, kita pun cakap buka. Dia diam je. Sambil you tunggu, you diam. Jangan bombat lagi dengan soalan, jangan bombat lagi dengan arahan. Okay? Buka. Okay, dia dah buka. You ulang lagi. Buka. Lepas tu baru you buka. Mungkin bagilah peluang 3 kali untuk dia proses. Mungkin dia dah ambil barang dia, puan tutup lagi sekali, dia nak lagi, puan ulang je perkataan. This is we call target word lah. Target word dari segi nak ulang dan ulang. Jadi kita tak perlu, kan misi kita ni mudah-mudah aja kan. Misi kita cakap je lah target word dulu. Guna target word. Tak perlu cakap panjang-panjang lagi. Samalah dalam ni, target word kita simple-simple je dulu. Ulang dan ulang je. Tak perlu cakap banyak-banyak lagi. Tak perlu cakap banyak-banyak. Tak perlu nak, ni kerusi, ni meja ni, warna coklat, warna ni. Tak perlu lagi. Okay, untuk anak yang memang baru, ini bukannya selamanya kita nak cakap sepatah, tidak. Tapi untuk anak yang memang baru je nak pick up words, baru nak dapat perkataan, baru nak faham, kita bercakap, kena ada target word dan bercakap tu tak perlu ada banyak pause lah in between tu. Maksudnya cakap 1 hingga 3, stop. 1 hingga 3, stop. Contoh, kita nak tunjuk anak macam ni, gambarkan meja. Ini meja. Gambar meja. Jadi bila you ulang tu, ulang 2 patah stop, 2 patah stop, 2 patah stop. Dan perkataan yang kita nak target yang untuk gambar ni adalah meja. Dan perkataan tu yang kita ulang dan ulang dan kita beri penekanan. Okay? Boleh, 2 tahun 11 bulan tu almost 3 years kan, and then nampak anak tu berminat pada gambar. Sebenarnya sangat sesuai lah kalau jika puan guna buku ni.
untuk betul-betul tingkatkan, untuk betul-betul kita kata tingkatkan dan konsistenkan memang pengenalan kepada gambar tu sendiri. Dan dia pula suka perkataan sebab dia dah boleh kenal huruf. So kita pun memang ada perkataan kat sini. Jadi dia pun suka, mungkin bila dia nampak perkataan tu mungkin dia lebih rasa excited lah. Macam tu. So kiranya untuk ibu bapa yang let's say lah anak pelat ke, anak tak cukup vocab ke, sebab kita baru hari kedua. Ingat ya, kita adalah misi bantu anak cakap. So kami follow sequence. Sebab itulah kami galakkan anda join misi ini. Alright, join misi ini. Alright, supaya anda boleh tengok. Okay. Okay, so kita nak bagi tahu dekat ibu ayah selalunya antara kaedah yang paling berkesan lah. Okay, especially dah share banyak kali. Siapa yang follow Mami Syah dekat semua platform tahulah Mami Syah banyak kongsi strategi-strategi yang ringkas, tapi yelah orang kata apa Syirin? Ilmu yang percuma ni kurang dihargai. Tapi tak apa, kami tahu itu, sebab itulah kami hanya nak bantu mereka, kami nak serius nak bantu mereka yang join misi bantu anak cakap ni supaya kami boleh guide step by step. Plus dalam misi bantu anak cakap, kami akan banyak menggunakan buku ini dan juga buku buih-buih ini sebagai alat. Kami akan share strategi dekat dalam grup misi. Ini adalah alat yang kami gunakan. Sebab memang ini adalah alat yang kami gunakan ketika sesi. Okay? Alright, so untuk ibu ayah yang nak join misi bantu anak cakap, follow kami rapat-rapat. Okay, kami ada soalan lagi ni. Lagi, Syirin. Soalan berkenaan anak pelat ni, Syirin. Alright, memang ramai orang tanya anak pelat. Sebab tu saya kata kena follow rapat-rapat. Nanti kita minta Syirin untuk kongsi sikit lah pasal tips macam mana nak bantu anak pelat ni. Siapa yang dapatkan buku aktiviti cakap ni, anda dapat video bantu anak pelat. So siapa yang nak faham kenapa anak masih pelat, dapatkan video bantu anak pelat secara percuma. Sebab video bantu anak pelat ni kami kasihkan istimewa untuk mereka yang join misi bantu anak cakap dan dapatkan buku aktiviti ni. Sebab apa? Sebab kami nak assist parent dengan strategi. Sebab kadang-kadang anak ni pelat disebabkan kita ni duk ajuk. Sebenarnya kalau anda menggunakan strategi yang kami ajar dekat dalam misi bantu anak cakap ni, insya-Allah boleh diperbetulkan masalah pelat tu. Sekiranya anak selepas usia 4 tahun masih lagi pelat, kan Mami Syah dah kata. Mami Syah dah bagi tahu dekat ibu ayah semua. Okey, Mami Syah dah bagi tahu dekat ibu ayah semua. Memang kena jumpa speech therapist. Memang anda perlu ada kena buat assessment untuk tahu. Sebab kalau selepas usia 4 tahun masih lagi pelat, kata speech therapist perlu berjumpa dengan mereka supaya boleh assess. Okey. Okey. Mami Syah dah dapat dah soalan-soalan. Mami Syah dah screenshot. Nanti kita akan jawab soalan tersebut dekat dalam grup misi. Okey, kita akan jawab satu persatu. Tetapi like I said ini adalah misi. Maksudnya misi ni kita memang ada outcome. Kita memang aim untuk mereka, ibu bapa yang daripada anak dah tak ada words kepada ada words ni. InsyaAllah dengan izin Allah. Okay. So kita ada soalan lagi yang seterusnya ni. Soalannya agak panjang dia katanya. Bestnya, memang best. Memang best. Rugi kalau tak join misi bantu anak cakap ni. Tapi sayangnya saya jumpa anak buah suami saya. Ni nak tolong anak buah pula. Susah untuk saya nak buat selalu puan sebab dia duduk dengan wan dia. Sangat susah nak fahamkan mereka. Faham? Faham? Nak terangkan kepada atuk nenek ni kan. Anak buah saya tu parents divorce. Okay, tu yang saya cuba join misi ni. Masya Allah, rasa terharunya. Masya Allah, subhanallah. Dipermudahkanlah urusan Puan Ika. Dia nak bantu anak buahnya. Okay. Tak dapat bantu banyak, bantu sikit. Ya Masya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku. Merembang saya boleh dengar ni Kita pun tak dapat bantu banyak, kita bantu sikit Syirin Umur dah nak masuk 7 tahun, still ada bahasa alien. 7 years old masih lagi bahasa alien dan doktor baru sahkan dia ADHD. Cuba buat people's game. Sebenarnya banyak aktiviti-aktiviti rakyat Aktiviti-aktiviti rakyat. Apa permainan tu? Orang. Permainan orang, aktiviti rakyat tu. Yang mana datang kata rakyat tu Dah ngantuk kot rasanya kan kita pun dah jam 10.30 dah ni kan. Time dah 10.30. Banyak dapat membantu anak sebenarnya. Sebab itu siapa yang nak join misi ni, ada yang tanya macam mana nak join group. Boleh pergi dekat bio Mami Syah, masuk group parenting Mami Syah. Pergi join group parenting Mami Syah untuk Mami Syah bantu. Okay, so insyaAllah masuk je sebab kita orang susun tahu hari pertama buat apa, hari kedua buat apa,
hari ketiga buat apa. Lepas tu, korang jangan tunggu lama-lama. Terus buat video. Lepas tu kami akan tengok. Janganlah buat hujung minggu. Kalau boleh setiap hari buat supaya kami boleh terus. Sebab yelah, kami pun ada kerja hakiki lain. So kadang-kadang Mami Syah ada masa dalam setengah jam tu. Masa tu lah I tengok siapa dok tag Mami Syah ni. Oh okey, Puan Alia tag Mami Syah. Mami Syah pun tengoklah video tu. Okey Puan, rasanya Puan kena improve gini. So kalau anda mahu kami bantu, maka kami pun nak minta tolong anda bantu kami. Okey, tolong sharekan pasal misi ni. Misi ni percuma guys. Okey, misi ni percuma. Okey, grup apa Mami Syah? Grup parenting Mami Syah. Dekat bio Mami Syah ada perkataan group parenting Mami Syah. Pergilah scroll tu. Alright. Okay. Lagi last question. Last question. Anak. Kejap. Pointing. Mami Syah, anak setahun 6 bulan. Tak sebut nak. Tapi setahun 6 bulan tak sebut nak. Tapi masih lagi menggunakan pointing. Normal ke tidak? Setahun 6 bulan, 18 bulan. Tak sebut nak tapi menggunakan pointing. I think it's quite normal kan? Syuri mungkin you boleh kembangkan? Pointing tu bagus. Sebab bila pointing, kemahiran pointing ni adalah salah satu kemahiran yang penting. Salah satu kemahiran penting which is semua anak perlu tahu untuk pointing. Sebab apa? Pointing tu memang akan guna, lepas ni guna buku kena pointing. So apa-apa pun perlu pointing. Sebab dan satunya pointing ni dia spesifik. Maksudnya, okey meja, tunjuk meja. Bantal, tunjuk bantal. So, bagus anak puan boleh pointing. Cuma tadi puan kata apa, belum ada perkataan nak kan. Maksudnya dia pointing tu maksud dia terus spesifik kepada apa yang dia nak. Maksudnya dia, mungkin benda tu berada pada atas, dia tunjuklah ke atas kan, biskut ke, atau ada atas meja dia tunjuklah, atau ada botol dia kat atas, dekat bahagian kanan ke, kat rak ke apa dia tunjuk kan, dia pointing. Jadi puan, jika memang dia dah establish, maksudnya dia dah boleh nak pointing, puan nak ajak untuk dia request nak. So antara gesture yang request nak adalah macam ni kan. Jadi puan tukarkan daripada pointing. Kalau untuk dia memang request, memang fokus untuk request, untuk dia meminta dengan cara yang bersesuaian pada peringkat umur 1.5 tahun tu kan. So puan tukar je macam ni. Puan bantu je tangan dia. Nak. Sebab kadang-kadang bila dia tunjuk pointing, dia tidak semestinya request. Kadang-kadang pointing tu jadi kepada, sebab pointing tu dia boleh jadi untuk macam memberi respon kan. Maksudnya memberi respon ataupun dia macam nak share. Macam dia tunjuk kapal terbang ke atas kan, dia nak share. Dia nak berkongsi dengan kita apa yang dia nampak kan. Jadi pointing tu dia boleh memberi pelbagai makna dalam komunikasi. So jadi kalau memang puan nak spesifik untuk request, jadi gesture yang paling sesuai dalam macam ni lah. Nak puan kena ajar. Paling mudah contohnya macam makanan ke kan, dia suka makan, bagi sikit-sikit. Dia bagi sikit-sikit tunjuk. Nak. Dia minta sikit, bagi satu. Lepas tu ajar lagi nak. Bagi lagi. Lepas tu jangan bagi lambatkan semua kan. Macam contoh main Lego ke kan. Bagi satu-satu. And then ajar dia nak. Okay, macam ni. Nak. Simple macam tu je. Gesture dia. Boleh? Boleh ya, kejap ya. So jadinya, kejap. Cuma perkataan meminta je cuma belum. Suara je tak keluar untuk minta. Jadi macam tadilah, dia konsep dia puan kena ulang je apa target word. Apa target perkataan. Sebab kadang-kadang, nak apa? Kita tendensi untuk cenderung untuk nak tanya je kan. Nak apa? Nak ni ke? Yang ni ke? Ke yang ni? Apa tu? Apa nama dia? Sebutlah. Kan? Jadi arahan tu banyak, soalan pun banyak, demand tu banyaknya. Sedangkan anak, naklah saya nak kan. Jadi ajar je target word apa. Apa target word tu? Nak. Ulang. Yes, basically. Dekat buku ni. Dan memang dah ada dah. Ulang kan. Nak. Setahu saya kan, Shereen kan. Untuk parents yang dah ada buku ni, okay, macam Shereen cakap, setiap gesture anak tu boleh pelbagai maksud. Contohnya lah, saya ajar anak non-verbal. Dia nak bagi tandas. Dia tunjuk macam ni. Macam ni dia tunjuk. Orang yang tak faham lah. Yang kita, cikgu faham lah. Ini maksudnya nak ke tandas.
Mana orang lain faham? Kita faham. Tapi kita yang akan memberi makna pada gesture tu. Dan kita galakkan anak untuk sebut. Okay? So, instead of macam ni, kita cakap dia tunjuk tangan macam ni. So, daripada sini, kita nak ubah dia kepada gesture yang sepatutnya. Tapi ikut case lah. Ada anak yang setahu saya, by usia 16 bulan ni, dia dah kena ada that system gesture. And also, ikutlah milestone perkembangan bahasa tu. Usia 18 bulan, make sure ada 50 vocabs. 50 vocabs yang dia faham. Alright, so kalau anak puan setahun 6 bulan, basically, kalau lah dalam 7 to 20 words minimum tu tak ada perkataan nak, kira okey lagi. Tapi at least kena ada 7 to 20 words yang perkataan bermakna. Okay, like I said, join lah misi bantu anak cakap ni. There are so many things that we want to share. Okay, and then, alright, dan make sure korang cepat-cepat buat pembelian set buku aktiviti cakap ni. Kalau boleh dapatkan terus buku buih-buih ni. Tolong share kat kawan-kawan semua. Sebab kami nak make sure anda ada tools yang betul. Sebab bila dah tahu strategi, tools pula tak betul. Tools ini yang kami sediakan ni memang gambar-gambar yang gambar-gambar yang Estician kata targeted words. Macam mana kalian nak dapatkan the first 50 to 100 vocabs anak tu? Tolonglah. Saya rasa memang rugi kalau anda tak ni. Dah join, Alhamdulillah. Alright, so saya rasa sampai sini sahaja kot. Estician akan sambung dekat dalam grup misi. Yes. Kan belum berakhir lagi guys. Dalam grup misi tu nanti kami sambung. Kali ni kita fokus bantu anak cakap. Lepas ni kita sesi live bantu anak tulis pula. Okay. So thank you so much Shereen. Kita jumpa dalam grup misi bantu anak cakap. Bantu anak cakap. Okay, sepatah dua kata lah. Apa lagi nak cakap dengan diorang ni supaya diorang join misi bantu anak cakap ni. Join. Tadi pun dah ada yang cakap best. InsyaAllah makin best. Jom, join. Okay, follow rapat-rapat. Join nanti, okay. Jangan lupa, okay. Sampai di sini sahaja. Mami Syah dan Shereen. Kami mohon maaf kalau ada salah silap. Siapa-siapa yang tak tahu ke apa cara nak masuk DM ataupun PM saja tim Easy Kids by Nuha, kami akan assist ibu ayah, okay. Alright, thank you so much. Semoga dipermudahkan urusan ibu ayah semua. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.